Okey, video ni cikgu akan mula ajar tajuk-tajuk yang semester 2. Okey, jadi cikgu akan mula dengan pengenalan dulu. Pengenalan because untuk semester 2 kita akan belajar tentang perakaunan, pengurusan dan kos. Okey, management and cost. So, first of all, ini video ni untuk pengenalan dulu. Jadi anda kena bezakan, ini pun selalu keluar dalam exam. Untuk semester 1 anda telah belajar perakaunan kewangan. So, perakaunan kos dan perakaunan pengurusan akan anda belajar dalam semester 2 ini. So, soalan STPM pun selalu tanya apakah perbezaan tiga perakaunan ni. Okay, so ini semua ialah cabang the branch of perakaunan. So perakaunan, this is financial accounting, perakaunan kewangan, anda sudah belajar. Jadi untuk bezakan, kita boleh beza melalui definisi dia. Kita tengok definisi perakaunan kewangan. So when we say perakaunan kewangan, actually anda sudah belajar, dia adalah satu proses merekod urus niaga yang telah berlaku. So apa yang anda belajar semester 1? So, anda ambillah invoice, ambillah bil-bil elektrik yang anda sudah bayar, then you record. So, that is basically a process merekod urus niaga yang telah berlaku. Okay, you beli barang, you dapat invoice, then you record. So, apakah tujuan kita rekod urus niaga ni? Tujuan untuk mengira untuk rugi perniagaan dan untuk menentukan aset dan liability. Bila kita rekod, kita beli kenderaan, kita rekod. Kita beli secara kredit, kita rekod. Kita buka akaun pemiutang. Jadi semua ini ialah dipanggil perakaunan kewangan. Dia untuk menentukan aset kita dan menentukan berapa liability kita pada setiap tempoh perakaunan. Kita sudah tentukan the tempoh dia. So that is all about perakaunan kewangan that you learn in semester 1. So untuk semester 2 pula, kita akan belajar perakaunan kos dan pengurusan. So what is perakaunan kos? Costing. So basically ialah satu proses mengumpul. You go and collect the information. Then lepas you sudah kumpul, you sediakan tata-tata kos. You go and kumpul all the cost. Let's say for example, katakan college kita akan adakan kemah. Okay, all the Padang Uniform akan mengadakan kemah di Kuala Selangor. So the teachers will go to find out how much is the chalet. Okay, kalau adakan aktiviti berapa we have to pay for the facilitator. Jadi semua dia, all the teachers need to go there and kumpul how much is the transport, mengumpul all the maklumat, then sediakan tata kos. What are the costs that we have to pay? Okay, then memastikan adakah untuk this is for perniagaan memastikan adakah untung dari aktiviti ini sudah yang dirancang ni, adakah untung. Untuk college kita tak dapat untung lah. So untuk memastikan objektif kita tercapai, that means after the camp everybody become more independent, more disciplined, a better person. So that is perakaunan cost. Okay, dia basically the job is to go and collect the information and to sediakan laporan tentang all the maklumat kos yang kita sudah kumpul. Okay, then bila kita sudah pergi mengumpul dan sediakan tata kos, siapa akan pakai? So that's why we always say costing and management and costing, they always work together. Jadi orang yang costing ini, they go to mengumpul dan sediakan laporan untuk menyediakan all the tata kos dan mereka sudah kumpul untuk kegunaan perakaunan pengurusan. The management will use. So cikgu-cikgu ditugaskan pergi sana mengumpulkan maklumat. How much is the transport, how much you pay for the accommodation. Dan siapa akan pakai? Cikgu yang in charge for the, seperti pengetua, PK curriculum, dia nak tahu the management side. Apa yang sudah dikumpul oleh perakaunan kos ini akan diguna oleh perakaunan pengurusan, the management side, untuk merancang. Okay, they got all the information, now they're planning. Okay, should we take this?
Okay, when can we go? So yang merancang, mereka costing will get all the information, then the management will use the information given by the costing to make decision. Okay, they're planning and they membuat keputusan. So that is perakaunan pengurusan. Proses merancang aktiviti perniagaan dan membuat keputusan. Dia merancang and later they decide whether they should go. Then juga mengawal. You sudah menjalankan aktiviti itu, you sudah buat keputusan untuk menjalankan aktiviti itu, then you kena mengawal. Okay, terhadap semua aktiviti yang dirancang itu. So that is perakaunan pengurusan. So for this semester 2, kita akan belajar 2 perakaunan ni lah. So kerana so this is costing, so you from bab 1 sampai bab yang akhir, bab 10 kot, kalau tak silap cakap. Semua ada 14 tajuk, banyak tajuk. So hampir semua bab anda akan come across of this word, merancang, membuat keputusan, mengawal. Okay, and all the bab also you akan mengumpul kos, mengira kos, all that. So because it's costing and management. Okay, tak boleh lari daripada perkataan-perkataan ni. Okay, now we go to the next topic. Okay, so soalan STPM pun selalu keluar dan minta kita bandingkan perakaunan pengurusan dan perakaunan kewangan. Ini pun soalan teori yang selalu ditanya. So tadi cikgu sudah roughly explain kan, perakaunan kewangan is more like recording what is sudah berlaku. Perakaunan pengurusan is more to planning and make decision. Okay, so tapi ini secara ringkas. Kalau soalan minta banyak point, macam mana pula? So ini dia adanya 5 point, 6 point. So kita boleh bincang dari beberapa aspek. Di sini cikgu bagi 6 aspek. So we look at kita bandingkan dari segi aspek pertama dulu. Jenis pengguna. Siapa akan guna perakaunan kewangan dan siapa akan guna maklumat perakaunan pengurusan. So jenis pengguna yang guna perakaunan kewangan, penggunanya ialah pengguna luaran, outsiders, seperti pelabur. Okay, pelabur bila mereka nak melabur saham kepada syarikat mana, they will look at their kewangan, the financial report of the company. Dan juga pihak bank. Pihak bank minat kepada penyata pendapatan audit kerana nak pastikan kedudukan kewangan syarikat tu. Kalau kedudukan kewangannya tak baik, pihak bank tak bagi pinjamlah wang tu. So ini orang luar lebih minat kepada perakaunan kewangan. Dan perakaunan pengurusan pula, okay, the management accounting, siapa yang minat kepada laporan dia? Pengguna dalaman. Outsiders not interested. Those who interested, the intern, orang yang dalam syarikat itu sendiri. Okay, seperti siapa? Manager. Dan juga pekerja lah, like the supervisor. Okay, pekerja-pekerja, because mereka perlu tahu apakah keputusan pihak pengurusan dan apakah objektif yang nak dicapai. So from there only they can work mencapai objektif itu. So orang yang dalaman syarikat itu minat kepada perakaunan pengurusan. Okay, maklumat dia. So kita boleh bincang dari segi faktor masa. Okay, faktor masa untuk perakaunan kewangan, seperti tadi cikgu katakan, dia rekod apa yang sudah berlaku. So fokus masa dia ialah pada tata-tata maklumat yang lepas. Okay, tujuannya untuk menilai pencapaian keseluruhan syarikat. Adakah untung atau rugi? Okay, we'll see the pencapaian prestasi dia. Kalau untuk perakaunan pengurusan pula, as I said, is more for planning, decision making. Jadi fokus dia adalah pada masa hadapan. It's for future, it's planning for future. Okay, seperti menyediakan belanjawan syarikat to prepare the budget for the next year. Jadi what ada perancangan yang perlu dibuat. So the focus here is to what will happen in the future. Okay, that is management side.
Perakaunan management. Okay. Dan kita boleh bincang dari aspek jenis laporan. Untuk perakaunan kewangan, laporan adalah secara keseluruhan. Okay, contoh dia seperti penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan syarikat. Is the whole report of the whole company as a whole. Tetapi untuk perakaunan pengurusan pula, laporan yang dibuat ni adalah mengikut jabatan. Seperti apa? Laporan prestasi jabatan jualan, laporan prestasi jabatan pengeluaran, laporan prestasi jabatan belian. So it's more for one department. Dia bukannya untuk keseluruhan company. So that is perakaunan management. So kita boleh bincang dari segi kekerapan laporan. Bila nak sediakan laporan untuk perakaunan kewangan. So kita tengok untuk perakaunan kewangan adalah secara berkala. That mean kadang-kala. That mean biasanya setiap 6 bulan atau setahun sekali. Kita sediakan penyata pendapatan dan PKK. Untuk perakaunan pengurusan pula, laporan dia disediakan kerap. Bila-bila masa, bila dia diperlukan, boleh sediakan laporan. Contoh dia secara mingguan atau secara bulanan. You can have every week you buat laporan, or every month you buat laporan. So that is perakaunan pengurusan. Satu contoh laporan ialah laporan kawalan dalam the buku kawalan in our when teacher come in we sign, okay, all that. Actually, that is one type of laporan. Okay, we have it every month, every day. Okay. The next point, aspek yang kelima, kita boleh bincang dari segi bentuk laporan pula. Okay. Bentuk laporan untuk perakaunan kewangan, tak kisah dia syarikat apa, semua syarikat mengguna bentuk laporan yang sama. Seperti contoh penyata pendapatan. Cikgu kata format dia sudah tetap macam tu. Penyata kedudukan kewangan. Format dia sudah tetap. Laporan dia sama untuk semua syarikat atau perniagaan. Tetapi untuk perakaunan pengurusan, laporan disediakan berbeza bergantung kepada kegunaan dan kepentingan pihak pengurusan syarikat itu. So dia tak ada satu standard yang mesti macam tu. Tak ada, dia mengikut keperluan syarikat tu. Last point, kita boleh tengok bandingkan dari segi peraturan penyediaan laporan. Kalau PKK, penyata pendapatan, mesti mematuhi prinsip perakaunan diterima umum. Mesti mematuhi prinsip keobjektifan, mesti mematuhi prinsip pemadanan, mesti mematuhi prinsip realisasi, pendedahan penuh. Jadi semua prinsip ini mesti diikuti bila kita sediakan laporan untuk perakaunan kewangan. Okay? Mesti mematuhi, kalau dia syarikat, mematuhi jadual 9 akta syarikat. Okay? Dan semua perniagaan mesti mengikut biawayan yang sudah ditetapkan oleh MFRS, Malaysian Financial Reporting Standards. Semua kena ikut. That is perakaunan kewangan. That's why masa cikgu ajar, cikgu kata mesti macam tu. Okay? Mesti ada nama syarikat di atas, dan tajuk akaun mesti tulis dengan penuh. Because kita mematuhi semua peraturan. Tetapi untuk perakaunan pengurusan, tidak perlu mengikut apa-apa peraturan. Okay? Atau kaedah tertentu, dia bebas mengikut kehendak pihak pengurusan syarikat itu. Dan no standard, dia tak perlu ikut ini akta apa, ikut ini mesti format macam ni, tak ada. Okay? Dia adalah lebih bebas. Jadi biasanya untuk STPM exam, jadi dia marking dia taklah ketat seperti semester 1. Bila semester 1 dia kena ikut akta kan, dia penyata pendapatan. So for semester 2, biasanya lebih senang dapat markah lah berbanding dengan semester 1. Okay, kerana dia tak ada format yang ketat. Okay, dia adalah bebas mengikut kehendak pihak pengurusan. Jadi marking untuk STPM semester 2 pun dia longgar sikit. Okay,
Tajuk yang seterusnya untuk bab 1 pengenalan juga, fungsi pengurusan. Ini pun popular ditanya dalam exam. Because we are now learning management accounting kan. Jadi what is so important? Apakah fungsi perakaunan pengurusan ni? Okay. So as I said, dia tak boleh lari daripada 3 ni. Mesti macam tu dalam exam. When you say pengurusan, you will give these 3, biasa jawapan mesti betul. 1, perancangan. Management mesti planning. Okay? Macam cikgu bukan management side kan, yang management side seperti penolong kanan, pengetua, ketua jabatan. So dia the one who do the planning. Okay? So dia the one who menetapkan objektif yang hendak dicapai. Di college, berapakah student? 10% of the student mesti all straight A, 4 flat. Jadi these are management side ditetapkan. Then once ditetapkan objektif, then pilihlah strategi untuk mencapai objektif tu. Jadi every Tuesday or Monday, 1 week, 2 times mesti balik lambat sikit, lewat sikit. Adanya extra class, KK. Ini pilihan kaedah untuk mencapai objektif tu. So kita tengok fungsi pengurusan yang kedua. Kawalan, controlling. Okay? You sudah merancang, you kena control. Mengapa? Untuk memastikan strategi yang telah dirancang ini berada di landasan yang betul. It's going in the way that anda sudah planning. Dia tak lari daripada anda sudah planning. Jadi macam mana dia dapat pastikan dia berada di landasan yang betul. Jadi dengan membuat perbandingan belanjawan dengan sebenar. Because as I said, they do planning, right? They budget, they already put down, okay, this one like that. So, in the real, kalau tak sama, dia akan banding. Apa yang sudah dirancang, the budget dengan sebenar. Then, kalau sudah ada lari sikit, pihak management akan membuat tindakan susulan. Okay? Untuk membuat penambahbaikan dan pembetulan. So, ini semua pihak management akan buat. Rancang, lepas tu control dan membuat tindakan susulan. So, the third point, fungsi pengurusan yang ketiga. Always 3 ni. Perancangan, kawalan, pembuatan keputusan. So, management lah akan memilih alternatif yang terbaik. Setelah analisis terhadap kos dan hasil telah dibuat. Seperti tadi cikgu katakan, kita planning to have camp for all the badan beruniform. So they go and do research, Kuala Selangor, maybe Morib or where, beberapa tempat. So siapa yang buat keputusan? Pihak atasan, PK, pengetua, penolong kanan curriculum. Mereka akan memilih alternatif yang terbaik lah. After banding, if we go here, how much we need to pay. If we go that side, how much we need to pay. So ini semua ialah management will do the decision. Okay, pembuatan keputusan. So soalan juga kadang-kadang keluar. Another topic, peranan maklumat perakaunan dalam pengurusan. So management, they need to do planning, they need to do control, they need to control. They need to do decision making. So, they need maklumat perakaunan to help them. Okay, macam mana maklumat perakaunan dapat membantu pihak management? Kita tengok dia dapat membantu dari 5 ni. Dia dapat membantu pihak management membuat keputusan. Dia dapat membantu membuat perancangan. You can do all the planning budget. Maklumat perakaunan. Dia dapat membantu membuat belanjawan. Okay, mesti maklumat perakaunan, that mean all the cost lah. All the cost that you sudah kumpul. Okay, dan hasil. Okay, then membantu mengawal dan menilai prestasi. Bila kita sudah dapat kumpulkan ke cost, let's say jabatan pengeluaran. Okay, all the maklumat perakaunan tentang jabatan pengeluaran ni, the cost is this year sudah lebih daripada last year. So, pihak management know about this, dia dapat membuat kawalan. Dia menilai prestasi of that department. Oh, this year
this department use more money than last year. So nilai prestasi dia sudah tak bagus. So dia menilai prestasi sesuatu jabatan. Okay, dan maklumat perakaunan help them to control and menilai prestasi. And the last point, perakaunan maklumat perakaunan juga dapat membantu pihak pengurusan menentukan kos produk dan dari situ dapat menentukan harga jualan produk atau perkhidmatan itu. Okay. So once they know the cost, from there they can decide how much they want to sell. Okay, the harga jualan of that product. So that is very important for costing. That's why costing and management always working together. Siapa bagi tahu dia costing lah. Okay, then costing pass the maklumat kepada pihak pengurusan will do all this decision. Okay, use the maklumat to buat semua ni. Okay. Then soalan yang popular sudah keluar 2 kali ke 3 kali. Perbezaan antara kos dan belanja. We always say cost, we always say belanja. Apakah perbezaan dia? Okay, untuk semester 2, very important you must know the difference. Kerana untuk semester 2 kita mengira kos kan. So you must know apakah beza kos dengan belanja. So when we say cost, dia merupakan sumber yang perlu dikorbankan. Whatever thing, sumber seperti money. Okay, merupakan sumber atau aset. Any asset that you perlu dikorbankan untuk mendapatkan barang perkhidmatan yang akan memberi manfaat masa depan. Okay, contoh dia seperti cost overhead. Kita tak kata di sini kita panggil dia cost overhead kerana seperti sewa kilang. You pay the sewa kilang, from there you korban the money, right? You korban the money to pay for sewa kilang, and from there you can keluarkan your barang dan perkhidmatan. So when you sell your barang, then you dapat hasil. Can see lah. You korbankan your money, you pay for sewa kilang. Then kerana you pay sewa kilang, you dapat menghasilkan produk anda. Bila you dapat hasil produk, you can sell. So dia memberi manfaat anda pada masa depan. When you sell pada masa depan, you will get the money. So that is called cost. Tetapi bila kita kata belanja pula, apa maksud dia? Merupakan kos yang sudah lupus. Di mana manfaat daripada kos yang dikeluarkan telah diterima. Dia juga kos, tetapi dia tak memberi manfaat kepada kita pada masa depan. You pay now, that's it. Contohnya seperti belanja sewa. You bayar untuk bulan ni sahaja dia membagi anda manfaat. Dia tak akan say, okay, you pay now and in the future you still can stay there. No, you want to stay in the future, you have to pay for another. You want to stay for next month you still have to pay. That means dia manfaatnya berhenti pada itu sahaja. Dia tak bagi kita faedah untuk masa depan. So that is belanja. Contoh dia belanja tambang. You pay for the taxi. Okay. So you sudah naik taxi itu, kalau lain kali you nak naik, you have to pay. Boleh faham? So dia sudah lupus. Okay. And you sudah pun menaiki taxi itu. You sudah terima manfaat daripada itu. Dia sudah serve you. Sudah bawa you ke tempat yang anda nak. So dia tak ada kaitan untuk future. Okay, so ini dia perbezaan antara kos dan belanja. So yang ini dalam buku teks pun ada, sila baca lagi dari buku teks.